Alright, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Alright, so untuk hari ini kita akan belajar tentang tajuk bumi. Okey, jadi siapa yang baru masuk nanti beritahu pada kawan-kawan, siapa baru masuk tuliskan nama dalam ruangan chat supaya cikgu boleh ambil kehadiran nanti. Okey, kita tak buang masa. So kita teruskan dengan pembelajaran. Siapa tadi? Siapa yang baru masuk tu? Aduh, cikgu tak nampak nama. Nampak tak siapa yang baru masuk? Adib Irfan. Adib Irfan. Okey. Baik. Cikgu nak tanya awak semua ya. Awak bolehlah nak buka Atirah Iman. Atirah Iman. Okey, awak boleh buka video atau kamera awak ataupun phone awak, mikrofon awak nanti. Kita berinteraksi. Apa yang awak tahu tentang bumi? Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Lagi, terima kasih Jadid. Bumi itu bergerak pada arah paksinya. Bumi itu bergerak pada arah paksinya. Okey. Ada tak betul tapi tak apa, cikgu terima dulu. Siapa lagi tahu pasal bumi? Ni tempat awak ni, tempat tinggal awak ni. Awak tak ada tempat tinggal lain. Ya? Siapa lagi? Hadif? Apa yang awak tahu tentang bumi? Bumi ada daratan dengan lautan. Betul, bumi ada daratan dan ada lautan. Ada lagi? Pelbagai flora dan fauna. Pelbagai flora dan fauna. Very good. Siapa lagi ada maklumat-maklumat lain pasal bumi? Pelbagai makhluk. Pelbagai makhluk hidupan. Yes, betul. Ada lagi? Banyak. Mempunyai graviti. Mempunyai? Graviti. Graviti. Yes, betul. Ada lagi? Come on guys, come on. Banyak information pasal bumi ni. Bumi dalam galaksi Bima Sakti. Bumi dalam galaksi Bima Sakti. Very good. Very good. Siapa yang sebut tadi tu ya? Saya Jadid. Jadid. Apa dia galaksi Bima Sakti in English, Jadid? Terlupalah cikgu. Dia macam minuman. Nama dia macam minuman. Tahu Jadid? Nama Tahu dia tapi lupa. Lupa. Okey. Milky Way. Ya, milk. Milky Way. Itu dalam bahasa Inggeris. Alright. Ada lagi? Siang dan malam. Siang dan malam, yes. Kalau tak ada siang dan malam, maka kita ni semua mata bengkak-bengkak, tak tidur-tidur. Kalau belah malam, langsung tak ada siang. Ya? So ada siang dan malam. Anything else? Masa dan waktu. Masa dan waktu, yes. So kita sekarang ini pukul 10, berapa ni? 10.53. Tapi orang dekat Amerika, lain waktunya. Tak sama dengan kita. Orang di Brunei pun lain. Orang di India pun lain. Orang di UK juga lain. So berbeza zon waktu. Okay, very good. Okay, ada apa-apa lagi sebelum cikgu mulakan? Bumi ada satelit semula jadi. Bumi ada satelit semula jadi. Apa dia? Apa satelit? Bulan. Bulan. Bulan dipanggil satelit. Ya, bukan satelit yang macam Mesat semua tu. Itu satelit buatan manusia. Ini satelit semula jadi, iaitu bulan. Dan kalau Jadid, kalau awak tahu dalam galaksi Bima Sakti kita ni, dalam kita punya galaksi ni, ada planet yang ada lebih daripada 10 satelit semula jadi. Nanti awak cari planet manakah itu. Alright. Okey, kita mulakan. Jadi cikgu mulakan dengan menunjukkan slide. Sambil tu awak boleh tanya apa-apa soalan. Cikgu memang minat dengan tajuk ni semenjak daripada sekolah rendah. Everything and anything pasal bumi, pasal space, pasal comet, asteroid. I love to know about those things. Okay, so tanya je. Alright, pasal geografi cikgu no problem. You can ask me, awak boleh tanya cikgu boleh explain.
Tapi jangan tanya cikgu pasal nak buat kuih. Itu cikgu tak buat. So, awak tanya pasal geografi, no problem. Okay, let's go on with our topic. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So, pernah tengok ni kenapa pula ni? Allah, masa ni lah pula. Apa benda pula lah yang keluar kotak ni? Sekejap, okay. So, pernah tengok bumi daripada angkasa lepas? Kalau perhatikan, ni cikgu ada ambil gambar sikit ni. Cikgu tunjuk sikit. Nampak tak Malaysia dekat sini? Ni Malaysia, semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Nampak ya? Nampak tulisan pen cikgu tu? Nampak. Okey. So sekarang ini Malaysia mengalami siang ke malam? Malam. Malam. Mana mataharinya? Belah barat. Belah barat? Dalam gambar cikgu ni. Mana matahari? Belakang bumi. Di sebelah belakang sana tak nampak. Kita cuba nampak kawasan yang putih ni saja. Yang putih ni maksudnya bahagian ini terima hujung matahari. Okay. Alright. So kita padam balik. Okay. Baik. Next slide. Kenapa pula tak pergi next slide? Sebab cikgu lupa ambil arrow. Okay. Alright. Next slide. Baik. Pengenalan kepada bumi. Now, tadi Jadid ada sebut bumi ini bulat. Sebenarnya cikgu nak betulkan. Bumi bukan bulat. Tapi bumi berbentuk sfera. Sfera ni apa? Siapa tahu? Siapa boleh beritahu cikgu apa dia sfera? Bentuk 3 dimensi. Bentuk 3 dimensi? Betul, memang bentuk 3 dimensi. Tapi dia berkenaan dengan perimeter bentuk tu. So, kalau dia bukan bulat, dia apa? Sfera ni. Sfera ni apa? Tahu tak? Okey. Berbola. Bola bulat kan? Okey. Macam ni. Permukaan yang melengkung. Permukaan melengkung. Okey, ada bahagian-bahagian yang tertentu. Okey, cikgu terangkan. Bulat, awak tahu dia mesti bulat. Cikgu tak ada pula bentuk bulat kat sini. Awak ambil bola tu memang bulat kan? Tapi sfera ni, bahagian atas atau bahagian bawahnya sedikit lepir. Dia penyek sikit. Jadi dia bukan bulat sepenuhnya. Dia ada flat sikit di bahagian utara dan di bahagian selatan. Dia bukan bulat sepenuhnya. Kalau bulat, dia memang bulat betul-betul. Sfera, dia penyek sikit di bahagian atas dengan bawah. Okey. Kemudian, ini cikgu pasti awak tak tahu. Keluasannya ialah satu bumi, keluasannya ialah 510 juta kilometer persegi. Bumi sangat besar. Kita besar ni saja, tapi bumi sangat besar. Okay, sangat besar. Alright, next one. Bumi mengandungi 71% air dan 29% daratan. Air lebih banyak daripada daratan. Okay, tapi kadang-kadang ada orang dia roughly dia kira, dia kata 70% air, 30% daratan. Tapi dalam geografi yang paling tepat ialah 71% air, 29% daratan. Sikit je tempat untuk kita hidup. Adakah orang boleh hidup dalam air? Kalau ada orang boleh hidup dalam air, no problem. Okay, sebab air luas, banyak. Jangan sebut Aquaman ya. Aquaman tu ialah mitos sahaja. Okay, pernah tengok Aquaman tak? Benar.
dekat kalau aku tak silap Netflix ada kan sekarang ni movie dia. Okay. So Aquaman tu cerita saja, tak ada orang-orang aqua tu. Aqua tu apa maksud dia? Aqua tu maksudnya jadi Air. air. Aqua tu air. Okay, itu bahasa Sanskrit, bahasa Greece dulu-dululah. So aqua tu air, So Aquaman, orang air. Right, next one. So bumi ni ada 4 komponen utama. Okay, ingat betul-betul 4 komponen utama. Yang pertama ialah atmosfera. Okay, ni yang bahagian udara-udara ni, atmosfera. Kemudian kita ada litosfera, kita ada hidrosfera dan kita ada biosfera. Susah nak ingat, banyak sangat sfera. Jangan risau. Buangkan sfera tu. Awak ingat yang depan saja. Atmo, lito, hidro, bio. Nanti bila jawab dalam periksa, tambah je sfera dekat belakang. Semua ada. Okey? Atmosfera, litosfera, hidrosfera dan biosfera. Okey? Apa makna 4 komponen ini? So kita lihat yang pertama. Atmosfera. Okey, atmosfera ni apa? Dia adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Kalau awak lihat di luar sana, awak nampak awan, awak nampak burung tengah terbang, itu ruangan atmosfera. Kapal terbang tengah lalu, ada belon yang terapung di udara. Itu ialah ruangan atmosfera. Okey? Dan atmosfera ini dipenuhi oleh segala macam dan bentuk habuk, debu, asap dan wap air. Cikgu nak tanya, apa yang berlaku sekarang di atmosfera Lembah Kelang? Petaling Jaya, Kuala Lumpur, Shah Alam. Apa yang berlaku sekarang ini? Ya, jadi awak ke tu? Come on, jawab dia, apa dia? Apa yang berlaku sekarang ni? Awak nampak dia clear ke? Awak nampak dia tak clear? Dia macam kabus. Macam kabus. Apa yang berlaku sekarang ni? Apa yang penuh tu? Jerebu. Jerebu. Cikgu pun baru tengok macam jerebu dah datang semula. COVID pun tak habis lagi, jerebu sudah menjelma. Okey, kalau awak ingat dulu masa mula-mula COVID ada, semua dihentikan. Kereta tak boleh berjalan, tak boleh bergerak, kilang-kilang tutup, semua-semua tak ada lah. Apa berlaku pada atmosfera kita? Membaik. Yes, dia semakin jelas, semakin clear. Lepas tu dah kurang partikel dalam udara, kita boleh nampak dengan lebih jelas. Ada gambar-gambar dalam internet yang mana kita boleh nampak Gunung Everest. Bukan kita lah, tapi orang boleh nampak Gunung Everest daripada jauh. Sebab apa? Atmosfera dah bersih. Tapi sekarang kereta dah banyak, asap dah dilepaskan, habuk dah berterbangan di udara, maka jerebu datang kembali. Okey. Itu kita bincangkan nanti kesan ya dalam tajuk seterusnya. Okey. So atmosfera ialah lapisan udara. Okey. Litosfera. Apa dia litosfera? Litosfera ialah senang saja permukaan bumi yang ada pelbagai jenis batuan dan mineral. Okey, bukan saja di atas bumi ya, juga di bawah sikit daripada bumi tu yang kita panggil kerak bumi. Itu dikira litosfera. So awak tahu dalam siapa ni? Ifti. Okey, selamat datang Ifti Eliana. Cikgu ambil attendance. Okey. So apa cikgu sebut tadi? Okey, dalam kerak bumi ada banyak mineral. Bukan air mineral ya. Mineral ni seperti petroleum, emas, biji timah, itu semua dipanggil mineral. Okey, so dalam bumi ada mineral. So permukaan bumi termasuk sedikit kerak bumi ni ada mineral. Itu yang kita panggil sebagai litosfera. Ada soalan? Ya saya. Apa jadi kalau kita korek sampai bawah bumi?
Okay. Okay, good question. Apa jadi? Lapisan kerak bumi ini sangat dalam. Kalau cikgu tak silap ya, ni cikgu teka sajalah sebab cikgu pernah baca dulu, cikgu terlupa. Dia sehingga 70 kilometer ke dalam bumi. Masih lagi dipanggil kerak bumi. Jadi apa jadi kalau kita korek lagi dalam? Lepas ni kita akan tengok, cikgu akan tunjukkan. Okay? Alright, sabar. Don't worry. We'll go there. Okay, next one. Dah habis atmos, dah habis lito, kita pergi kepada hidro. Siapa tahu hidro ni apa? Macam aqua tadi tu, air. Hidro? Hidro, udara. Macam tu kan. Udara dah tadi dah, atmos. Okay, tak apa, don't worry. Hidro juga bermaksud air. Okay, tu empangan hidroelektrik. Elektrik yang dapat daripada air. Okay, itu hidroelektrik. So, hidro bermaksud air. Okay, so apa sahaja kawasan yang ada air? Sungai, tasik, air bawah tanah, paya, litupan ais. Okay, apa sahaja kawasan yang ada air itu dipanggil hidrosfera. Okay, next. Biosfera. Biologi. Dia ialah tentang kehidupan. Jadi bio bermaksud apa sahaja hidupan yang ada di bumi. Haiwan, tumbuh-tumbuhan, manusia. Okay, itu semua ialah bahagian biosfera. Jadi sistem fizikal bumi terdiri daripada 4 komponen. Atmosfera, litosfera, hidrosfera, biosfera. Ingat saja. Atmo, lito, hidro, bio. Okay? Alright. Good. Ada soalan? Kalau tak ada, cikgu teruskan kepada seterusnya. Okay. Kita tengok atmosfera sahaja. Ada yang baru masuk ke? Cikgu cek. Okey, sekejap cikgu ambil. Adib Irfan, cikgu dah ambil tadi namanya. Adib Irfan dah. Atirah Iman sudah. Arif Darius sudah. Ada siapa lagi yang belum tulis nama? Tulis ya, nanti cikgu ambil attendance awak. Okey, right, kita pergi kepada atmosfera. Now, udara yang kita nampak ni, lapisan atmosfera ni. Ifti, yes, Ifti cikgu dah ambil attendance awak. Okay, good. So, atmosfera yang kita nampak, lapisan udara ni, sebenarnya terdiri daripada Faris Rizwan. Yes, cikgu dah ambil attendance. Okay. Okay, udara yang kita nampak ni sebenarnya ada 5 lapisan. Tapi kita tak nampaklah lapisan tu sebab kita nampak dia cuma udara sahaja. Ruangan atmosfera. Okey, kita lihat yang pertama. Nampak yang pertama tu, kita kira daripada bawah tau, daripada bumi ke angkasa lepas. Okey, daripada bumi sampai angkasa lepas. Ini luas ni, besar kawasan ni. Okey, yang pertama, yang kecil kat bawah sana tu, daripada permukaan bumi sampailah lebih kurang 16 km macam tu. Daripada bumi. Okey? So, ini adalah lapisan yang paling nipis. Walaupun nipis, kita tengok luasnya sampai kapal terbang pun masih lagi boleh lalu. So, jarak dia daripada bumi sampai ke lapisan troposfera tu ialah 10 hingga 16 kilometer. Okey, ruangan inilah yang kita nampak burung terbang, kapal terbang lalu, helikopter lalu, semua kawasan ini. Alright, dalam troposfera. Sama juga sfera ketepikan. Ingatkan tropo sahaja. Okey, sfera tu tambah kemudian. Okey, so itu lapisan yang pertama. Lapisan yang kedua, selepas troposfera ni ialah lapisan stratosfera. Strato, ya, merupakan lapisan kedua dan setebal 50 km. So tadi bumi dia dah sampai 16 km. Okey, kemudian daripada 16 ni tambah lagi, ini lapisan kedua, 50 km dia punya tebalnya.
Itu yang mengelilingi bumi tu. So di kawasan ini cuma ada macam belon-belon udara, panas macam tu. Okay. Lapisan yang ketiga, mesosfera. Dia berada, yang ketiga selepas 50 km tu, dia ialah mesosfera, 50 hingga 80 km daripada bumi. Itu dia punya lapisan. Di sini kita akan nampak lah, tapi susah di Malaysia. Kita akan nampak meteor shower ataupun apa ya meteor shower bahasa Melayu? Siapa tahu? Meteor shower bahasa Melayu? Allah. Taib bintang. Ya, tahi bintang. Bunyi wuduh sikit lah, tahi bintang kan. Kita panggil, ya betul lah, tahi bintang lah. Okay, so itu ialah kawasan mesosfera. Ni menarik sikit ni. 4. Termosfera. So dia berada 85 km. Tadi kan dah sampai 85. So 85 hingga 700 km daripada bumi. Luas ni. Dah 700 km daripada permukaan bumi. So ini ialah lapisan termosfera. Now, aurora. Bukan aurora ya. Aurora terhasil di sini. Siapa boleh beritahu cikgu apa itu aurora? Cahaya langit. Macam cahaya. Cahaya di langit. Betul. Jadid ke tu? Ni saya. Macam mana awak tahu? Saya pernah tengok majalah pasal aurora. Macam saya pernah share lah. Yes. Bagus. Aurora ni sebenarnya ialah macam hasil tindak balas antara sinaran daripada matahari dengan ion-ion yang ada di bumi. So dia akan menyebabkan berlaku macam lingkaran warna-warna yang cantik. Tidak berbahaya langsung, dia cuma cahaya sahaja. Tapi dia berlaku di kawasan hemisfera yang dekat dengan kutub utara. Selalunya di bahagian Norway, Sweden, dia dekat-dekat atas, utara sana tu, dia akan nampak aurora ni. Dia memang cantik. Kalau awak dah tengok dalam YouTube, dalam movie, dia ada tunjuk benda ni. Cikgu teringin sangat nak pergi. Tapi of course, belanjanya mahal. Kemudian kita kena pergi pada waktu sejuk sebab selalunya waktu itu yang macam ada ion banyak, lepas tu ada tembakan ultra cahaya daripada matahari. So bila dia berlanggar itu yang menghasilkan aurora. Okay? Alright. Dia panggil Northern Lights. Northern Lights. Itu dia panggil ya. Satu lagi namanya ialah aurora. Bahasa Melayu cikgu rasa tak pasti ada ke tidak. Nanti awak carilah. Okey, lapisan yang terakhir. Ini yang paling hampir dengan angkasa lepas. Exosfera. So ini lapisan yang paling luar. 700 hingga 10,000 kilometer dari permukaan bumi. Di sini udara memang sama ada sangat sedikit ataupun hampir tiada. Sebab ini memang dah dekat dengan angkasa lepas. Di sinilah ada satelit buatan manusia. Kalau satelit ini berada di luar daripada 10,000 km ni, berada di luar eksosfera, dia memang dah terbang dah. Dia tak akan lekat. Sebab graviti bumi dah tak boleh tarik dia. Okay? So satelit bila dia berada dalam ruangan eksosfera, dia masih lagi boleh berada dalam graviti bumi. Yang mana dia tak akan jatuh, dia tak akan lepas. Dia di situ saja. Ya? Okey. Baik. Macam mana nak ingat semua ni? Tropo, strato, meso, termo, exo. Ini cikgu bagi formula. Tengok betul-betul. Thomas suka minum teh emak. Okey? Jadi kalau awak tengok situ, ni. Thomas ni ialah tropo. S suka ni ialah untuk strato. Dah lukis-lukis dah ni.
M ni, minum ni ialah untuk meso. Hilang dah garisannya. Cikgu buat belah sini pula. T ni untuk termo. Dan E ni untuk exo. Okey. Tapi nanti bila periksa, bila cikgu tanya, apakah lapisan atmosfera, jangan pula awak jawab Thomas suka minum teh emak. Ya? Gunakan formula tu untuk dapatkan huruf pertama, tukarkan kepada tropo, strato, meso, termo dan exo. Tambah je sfera dekat belakang. Okey, jelas? Ada apa-apa soalan yang hendak ditanya? Ada soalan? Apa jadi kalau balon yang ada udara helium tu terbang sampai lepas langit? Okey, selalu kita akan tengok macam dia ada... Pernah tak tengok balon cuaca? Balon cuaca ni, dia macam balon tapi saiz besar lah. Kemudian dia disangkut di bawahnya ada satu alat besar lah alatnya, yang cikgu tunjuk kecil je. Alat ni ialah alat untuk mengkaji cuaca. Okey, balon udara ni akan dilepaskan tinggi. Dia berisi helium. Sebab helium ni ringan, dia akan terus naik. Okey, so bila dia naik, ni contohnya, cikgu tunjuk. Ni dia. Okey, so balon ni akan naik sampai sini. Okey, dia tak boleh naik tinggi lagi dah. Sebab bila sampai sini, dia dah mula sejuk. Okey, bila sejuk, so gas helium tu akan menjadi sejuk dan dia akan turun ke bawah. Sama ada dia deflate balon tu. Deflate tu apa? Kempiskan balon tu dan dia jatuh ke bawah disebabkan oleh berat alat tadi tu. Tapi dia sampai paling tinggi sini saja. Di sini dah tak boleh naik dah sebab di sini suhunya ialah, ini cikgu baca, 18 darjah Celsius sehingga, Allahu Akbar, semalam cikgu baca 18 darjah Celsius sehingga negatif 100 degree Celsius. So maknanya memang sejuk sangat. Cikgu tak ingat berapa, 700 darjah Celsius rasanya. Okey, awak boleh cari tu nanti. Awak type dekat Google, awak cari lapisan mesosfera. Dia akan beritahu suhunya berapa. So bila suhu ni rendah, negatif suhunya, maka gas helium tadi tu akan sejuk dan dia jatuh semula ke bumi. Sebab itu dia cuma boleh kaji sampai sini saja. Jadi kalau gas-gas lain memang tak lepas lah. Sampai sini saja. Lepas tu dia jatuh. Okay? Alright jadi. Faham ya? Faham cikgu. Okay, good. Apa-apa soalan tanya ya. Jangan diam. Cikgu akan cuba jawab. Okay? Alright, now. Jangan lupa pilih arrow. Okay, next one. Now, tadi sistem fizikal bumi. Sekarang struktur bumi. Jadi tanya soalan tadi, apa jadi kalau kita korek bawah sana. Okey. Struktur bumi. Kita ada 3 lapisan. Tebalnya berbeza-beza ya. Okey, ini gambar dia. Ini bumi yang kita dah potong 2, kemudian kita keluarkan lapisan dalamnya. Contoh, ini contoh lah, mana boleh belah bumi kan. Okey. Lapisan pertama ialah lapisan yang paling luar. Sekejap cikgu minum kering. Okey. Lapisan yang paling luar iaitu kerak bumi. Tadi cikgu sebut berapa tadi? Lebih kurang 70 km dalam tu. Tapi kita nampak luar saja kan. Nipis je sebab dia daripada jauh. So kerak bumi ni adalah lapisan yang paling luar. Okey. Kemudian di bahagian dalamnya kita ada lapisan mantel. Kalau English kita sebut mantle. Okey? Tapi tak boleh sebut mantle dalam bahasa Melayu. Mantle tu jadi tak betul. Okey? So cikgu sebut mantel. Okey? So lapisan mantel ni ialah lapisan yang kedua dalam bumi. Tadi Jadid tanya apa jadi kalau kita korek? So Jadid dah jawab soalannya. Kalau kita terus korek ke dalam tu, kita akan jumpalah dengan lapisan mantel. Tapi tak pernah lagi ada orang korek. Sebab mantel ni panas. Okey. Ketiga,
Ketiga ni dia terdiri daripada dua. Ya. Kita panggil dia teras bumi. Core. Okey, teras bumi. So ada dua. Teras luar dan teras dalam. Semakin dalam, semakin tinggi suhunya. Okey. Nanti cikgu ada video di bahagian last kali nanti cikgu tunjuk ke awak. Okey. Ketebalannya cikgu kurang pasti tapi dia sangat tebal lah, especially mantel ni. Okey, dan dia terdiri daripada batuan. Dia sebenarnya batuan yang panas. Tapi ada dalam batuan yang panas ni ada batu yang agak lembut daripada batu-batu lain. Jadi teras bumi yang panas ni akan mencairkan bumi yang batuan yang lembut dalam mantel ni. Itu yang jadi magma yang mana keluar menjadi lava. Nanti kita tengok. Okey? Alright. Ada soalan? Semua jelas? Ada lagi ke yang baru masuk? Okey, tak ada ya. Okey, cikgu harap awak semua jelas ya. Okey, ada soalan tanya saja. Next one. Ini information lah. Nanti bila cikgu dah jadikan dia video, cikgu bagi pada awak salin saja notanya. So, kerak bumi paling keras dan pejal. Macam kita tengok bila mak masak nasi. Ada kerak kan? Kerak tu lah yang paling keras antara nasi-nasi yang lain. Okay? Alright. And then, lapisan kerak bumi ni ada dua jenis. Ini sebutnya kena betul ya. Kita ada bunyi macam sial lah. Tapi sebenarnya bukan. Cikgu akan sebut sial. Okay? Sebab dia ialah gabungan silika dan aluminium. Itu jadi C dengan al tu. Tapi dalam buku teks awak dia akan tulis sial. Tapi jangan sebut sial yang menyumpah tu ya. Ini sial ialah silika dan aluminium. So dia ya, ada soalan jadi? Tak ada. Okey. So sial ni berada di atas kerak bumi dan membentuk benua. Yang kita sedang berada ni, kita berada di atas bumi bahagian yang ada kerak bumi dengan membentuk benua ni, yang kita duduk diam ni ialah sial. Ada gabungan silika dan aluminium. Ini awak belajar dalam sains. This is like komponen-komponen dalam mineral batuan. Yang kedua ialah sima, silika dan magnesium. Okey, dia berada di bawah sial dan di dasar lautan. Itu ialah kedudukan dua lapisan ini. Okey, next. Mantel atau mantle in English. So, dia ialah lapisan yang kedua, berada di bawah kerak bumi. Dan dia tu 2/3 daripada jisim bumi. Daripada keseluruhan bumi, dia 2/3. Maksudnya, dia sahaja dah tebal. Okey, sebab yang lain tu, kerak bumi, teras luar, teras dalam, 1/3 daripada jisim bumi. So, tebal mantel ni. Dia bersifat pepejal, tapi lapisan luar separa cecair. Ini cikgu sebut magma tadi tu. So, magma ni dia akan panas. Bila panas, dia akan naik. Awak tahu setiap apa yang panas akan naik ke atas. Macam udara panas naik ke atas kan. Jadi magma pun akan naik. Itu yang dia keluar melalui gunung berapi. So suhu di bahagian luar mantel ni, okey, dia adalah lebih kurang 200 darjah Celsius. Nak pegang ke? Tak. Panas ya. So suhu tu berada antara 200 darjah Celsius di bahagian luar mantel tu sampailah ke 4000 darjah Celsius di bahagian dalam mantel. Ini cikgu dapat daripada Wikipedia. Okay? Alright. So next one. Teras bumi. Teras luar dan teras dalam. Okay, merupakan lapisan yang paling dalam bumi ini. Siapa tu? Okay, so dia bertekanan kuat dan suhunya tinggi. 6000 darjah Celsius. Iaitu sepanas permukaan matahari. Bahagian luar matahari itu suhunya sama dengan bahagian dalam bumi. 6000 darjah
Celsius. Dan terbahagi kepada dua, teras luar dan teras dalam. Okey? So awak tengok panas bahagian dalam bumi itu ya. Okey, ini contoh yang cikgu bagi dalam bahasa Inggeris. Cikgu dapat benda ni. So tak apa, awak semua boleh baca kan bahasa Inggeris. Everyone is okay right with English? Okey. So ini crust. Crust ni ialah kerak bumi. So 0 hingga 100 km. Tadi jadi tanya. So tebalnya ialah 100 km. Ada korang korek 100 km dalam tu. Ya, bukan senang nak korek tanah sedalam itu ya. Dia perlukan mata gerudi yang sangat tajam sebab batuan yang tebal dekat situ. Alright. Kemudian ini ialah bahagian mantel semua ni, mantle. So awak tak perlulah belajar yang asthenosphere ni. Ini bila awak lebih tinggi lah. So awak tahu mantel saja. Kemudian ini ialah teras luar, outer core, teras dalam, inner core. Berapa kilometer tu daripada atas sampai ke bawah ni? Nampak tu? 6,378 kilometer. Sangat dalam. Ya? Alright. Faham? Okey. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, kita pergi ke slide seterusnya. Okey. Habis pasal bumi. Any questions? Ada soalan? Tak ada. Jelas ya, itu pasal bumi. So kita kena tahu pasal bumi kita sebab kita duduk di sini. Apa yang ada di dalam sana. Okay? Alright. Cikgu bagi cadangan ya. Cikgu pernah tengok satu movie. Nama movie tu The Core. Okay? T-H-E, The Core. C-O-R-E. Core dalam. So ada sekumpulan saintis. Dia travel ke dalam bumi. Okay, ini fiction lah, bukan betul. Okay, berlaku apabila dia ahli saintis kaji bumi mendapati yang bahagian dalam tu akan berlaku letupan something, cikgu tak ingat. Jadi akan menyebabkan bumi ini berhenti berputar. Awak tahu bumi ini berputar, okay, di atas paksinya. Jadi bila dia berhenti berputar, semua kehidupan akan terganggu. Okay. Awak tahu tak kita ni berputar berapa laju? Nanti awak cari. Jadi kalau katalah terhenti putaran, so semua akan terganggu. Jadi ahli saintis ini nak masuk ke dalam sana dan dia nak buat sesuatu lah. Cikgu tak nak cerita, awak tengok dah nanti. Okay, tapi itu ingat cerita fiction saja, bukan betul. Tapi yang apa cikgu nak beritahu awak ialah perjalanan mereka masuk. So mereka masuk melalui laut, cikgu rasa sebabnya daripada laut tu lebih senanglah nak korek. So dia korek, dia masuk dalam tu sampailah ke bahagian mantel. Okay, lepas tu cikgu tak ingat dia sampai bahagian mana lagi. Okay, so kapal dia tu boleh tahan suhu mantel yang panas tu. Itu dah mengarut lah ya, cerita Hollywood. So dia dah korek, dia nampaklah bahagian dalam mantel tu macam mana apa segala. So kalau awak ada peluang tengok, dekat Netflix ada. So siapa ada Netflix boleh tengok. Okay, next. Kita pergi kepada benua, lautan, laut utama dan selat. Kita duduk kat sini ni. Macam mana cikgu punya mouse ni? Mana pula mouse? Kenapa tak bergerak ni? Allahu Akbar. Okey, ni. Ni kita Malaysia. Kecil je. Tu dia. Allahu Akbar. Misalnya Malaysia. Pun kalau kita nak travel daripada Johor Bahru sampai ke Perlis, Allah, berapa jam? 12 jam baru sampai. Ya, punyalah jauh. Sedangkan Malaysia tu kecil saja dekat situ. Ni kecil je. So bayangkan negara-negara lain. Okey. Cikgu nak tanya, siapa-siapa di dalam kelas satu amanan ni yang pernah travel ke luar negara? Tak pernah setakat ni. Jadi tak pernah. Ada tak orang lain? Siapa yang pernah? Saya.
Siapa tu? Nisa. Fakhrunisa ya? Ah, Okey, bukan Fakhrunisa. Jawab apa? ya saya. Ya, saya. Very good. Okey, Nisa pergi mana Nisa? Vietnam dengan Indonesia. Okey. Tahu tak Vietnam kat mana? Tahu. Ni Vietnam dekat tepi ni. Indonesia dekat bawah ni. Okey, besar ni. Okey. Siapa lagi pernah? Ada tak yang pernah jauh sikit? Cikgu tahu orang Malaysia kan dia suka travel ke Korea Selatan. Ada siapa-siapa pernah pergi Korea Selatan? Tak ada? Jepun? Jumpa Ultraman ke? Ada pernah? Tak ada? Okey. Nisa, cikgu nak tanya. Ya. Okey. Baik, Indonesia ni sama atau berbeza waktu dengan kita? Serasanya. Sama? Dah lupa sebab saya pergi tu waktu kecil. Allahu Akbar. Okey, tak apa. It's okay. Okey, sebenarnya Malaysia ni lewat 1 jam. Awal 1 jam daripada Indonesia. So kalau Malaysia pukul 7 pagi, Indonesia ni pukul 6 pagi. Okey, itu dia memang dah tetapkan lah. Korea ni 1 jam lebih awal cikgu rasa. Jepun ni pun sama. Okey. Cikgu, Saya. kalau Korea Utara sama tak dengan Korea Selatan? Dia punya waktu. Zon waktu sama, tak ada beza. Zon waktu sama. Yang berbeza ialah politik sahaja. Okay? Alright. So, ini yang awak duduk sini ni, awak pergi ke awak duduk di Malaysia, Indonesia semua ni, ini ialah satu benua. Cikgu pernah dulu travel ke sini. Siapa tahu apa tu? Amerika. Yes. Cikgu pernah pergi ke Amerika Syarikat. Cikgu berada di sana selama 6 bulan. Ada kursus. Dan bila cikgu nak call orang-orang di Malaysia, nak call mak cikgu ke apa ke, cikgu kena call pukul 9 malam. Cikgu call 9 malam. Sebab di Malaysia pada waktu tu ialah 9 pagi. Bayangkan betapa besarnya bumi. 12 waktu perbezaan dia. Okay? Alright. Kita abaikan dulu ni. Nanti cikgu akan tanya lagi pasal ini sebab geografi ialah tentang ni semualah waktu segala-galanya ya. Okay. Kita tengok. So benua-benua cikgu dah warnakan ikut warna-warna yang berbeza. Jadi di bumi ada 7 benua utama. Tadi kita sebut pasal benua kan. Benua ni ialah lapisan kerak bumi yang ada Sial, silika dan aluminium. So, benua pertama ialah benua Asia. Benua Asia, dalam buku teks awak pun ada. Benua Asia ialah benua yang terbesar di dunia. Dia paling besar. Kedua ialah benua Afrika. Kedua terbesar. Bukan Amerika, Afrika. Okay. Benua ketiga barulah Amerika Utara. Bukan syarikat. Itu negara. Benua Amerika Utara adalah termasuk ni Amerika Tengah ni. Mexico, Nicaragua, Ecuador, Panama, ni semua di sini. Republika Dominikan. Yes. Okay. Untuk geografi ya, cikgu nak awak kalau boleh tahu tentang negara-negara luar ni. Saya tahu. Awak tahu? Saya tahu. Jadid ya? Hakimi. Okey, Hakimi. Apa negara-negara yang ada di Amerika Utara? Tak banyak sangat saya tahu tapi Tak apa, it's okay. Apa dia? Amerika, Amerika Syarikat. Kanada, Greenland, Yes, Greenland, very good. Mexico, Panama, Republika Dominikan, betul. Bahamas, very good. Jamaica, Yes. Peru, Peru tak. Peru berada di bawah sini. Selatan
Di Amerika Selatan. Never mind, it's okay. Sekurang-kurangnya awak dapat banyak. Yes, it's okay. Wow. So, cikgu suka macam ni because awak ada ilmu pasal geografi, pasal bumi, pasal dunia, pasal negara-negara. I like it very much. Thank you so much, Hakimi. Okay, so itu ialah Amerika Utara. Ni Greenland yang disebut oleh Hakimi tadi. So, Greenland ni ialah sebuah pulau. Greenland ni ialah sebuah pulau. Tapi sebab dia bulat, jadi lukisan ini nampak macam kecil. Sebenarnya Greenland sangat besar. Greenland ialah pulau yang terbesar di dunia. Bukan Australia. Ya, Australia bukan pulau terbesar. Greenland ialah pulau terbesar. Nanti bila awak buka buku, cuba tengok buku teks. Muka surat 47. Yes, Greenland dekat atas tu. Nampak tak? Dia lagi besar daripada Australia. Okay? So, Greenland ialah pulau yang terbesar di dunia. That's pengetahuan untuk awak. Okay. Mak, masa nak habis. Kata banyak lagi ni. Okay. Next ialah Amerika Selatan. Tadi kawan awak sebut Peru, Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia. Semua ada dekat situ. Okay. Alright. Next. Itu yang keempat. Yang kelima ialah benua Antartika. Okey. Baik. Gambar ni sebenarnya sebab kita dah buka tau bumi tu. Sebenarnya bumi bulat. Bila bumi bulat, Antartika ni sebenarnya dia bentuk bulatan aja kat bawah tu. Nanti awak tengok dalam peta lah. Okey, so Antartika ialah benua yang kelima, tapi tidak ada orang pun yang tinggal di situ. Antartika adalah sebuah tempat yang sangat sejuk. Benua yang sangat sejuk. Siapa tu? Siapa yang kena marah tu? Okey, awak tutup mic awak boleh? Alright. Okey. So benua Antartika ialah benua yang kelima terbesar di dunia. Tak ada manusia yang tinggal kecuali saintis. Oh, Arik ke? Okay, sorry Arik. Cikgu harap mak awak tak marah awak ya. Sebab awak tengah belajar. Pasang earphone. Jadi mak awak tak dengar. Awak je dengar. Okay. Tak apa. It's okay. No worries. No worries. Alright. So Antartika. Satu sahaja haiwan yang ada di sini. Satu saja sejenis haiwan yang ada di sini. Siapa tahu? Manusia tak ada, tapi haiwan ni jenis itu saja yang ada. Penguin. Penguin. Very good. Kita panggil dia emperor. Okay, emperor penguin yang ada macam misai kuning tu. Itu ialah penguin yang mana hanya ada di Antartika. Penguin tidak ada di kutub utara. Penguin ada di kutub selatan. Okay. Right. Next. Benua yang mana dia? 5. Yang ke-6 terbesar ialah benua Eropah. Ini ada banyak negara ya. Negara kecil-kecil. Biasanya orang suka pergi melancong. Sebabnya dia jauh ke utara. So sejuk sikit. Okay. Benua yang terakhir ialah benua Australia. Bukan Australia. Ramai orang sebut Australia. Okay, dia Australia. Okay, Australia ni bukan hanya negara Australia. Dia juga termasuk, ini dia. Irian Jaya dan Papua New Guinea. Okay, nama negara di situ. Okay, Irian Jaya ni termasuk bawah Indonesia. Okay, so pulau ini, kemudian pulau New Zealand. And then ada beberapa pulau-pulau kecil. Pulau Fiji, apa semua dekat sini. Itu ialah benua Australia. Okay. Cikgu baru tahu. Dalam sejarah juga ada disebut. Tapi dia tak sebut Australia. Dia sebut sebagai. Ni cikgu tulis. Dia sebut sebagai. Awak dah belajar sejarah kan? Apa dia sebut? Oceania. Cikgu lupa. Oceania. Awak tengok nanti dalam sejarah awak ada. Jadi jangan, ada tak? Dah belajar belum sejarah?
Tak apalah, nanti awak tahu. Okey. Ocean tu. Ocean, something macam tu lah, cikgu tak ingat sebab dia dalam sejarah. So benua ni dengan benua Australia ni yang sama. Sebab ada pelajar yang tanya cikgu tahun lepas, cikgu sebut benua Australia tapi sejarah kata benua Oceania. Oceania, baru cikgu ingat, tak ada I. Oceania. Macam mana eja ni, cikgu lupa dah. Jadi benda yang sama, jangan awak keliru. Cuma sejarah dia nama dia lain sikit. Okay, maybe sebab sejarah dia nama lama. Okay. Alright. So itu ialah benua, 7 benua yang utama di dunia. Sekarang kita pergi kepada lautan. Okay, awak tengok, lautan, laut utama. Lautan bermaksud kawasan yang luas, kawasan air yang besar, yang luas. Laut ni kecil sikit. Awak tengok, bumi tadi 29% daratan, 71% lautan. Awak nampak tak yang putih itu? Itu semua ialah lautan. So lautan yang utama, yang paling besar, sini cikgu buat 2 tempat. Lautan Pasifik. Kenapa 2 tempat? Sebab bila dia bulat, dia bercantum, dia membentuk satu lautan yang besar. Lautan Pasifik. Lautan yang paling besar di dunia. Yang kedua ialah lautan Atlantik, yang mana lautan ini berbentuk huruf S. Ya, itu lautan Atlantik di antara Amerika Utara, Amerika Selatan dan juga di antara Eropah dan Afrika, lautan Atlantik. Lautan ketiga yang penting dan besar ialah lautan Hindi. Kalau awak pernah dengar sejarah tentang kehilangan MH370, kapal terbang itu hilang di lautan Hindi. Untuk pengetahuan awak, lautan Hindi ni adalah lautan yang paling sunyi di dunia. Kenapa sunyi? Sebab tidak ada kapal terbang yang lalu di sini. Ya, dia sunyi. So kalau dah terhempas di sini, memang hilanglah. Ya, sebab kalau macam Australia pun, kalau awak nak pergi ke Afrika, dia akan naik ke atas. Sebab apa? Kalau apa-apa berlaku, mereka boleh terus pergi ke daratan dan mendarat. Kalau dia terbang macam ini, apa-apa yang berlaku, hilang. Tiada pertolongan. Okay? So lautan Hindi adalah lautan yang paling sunyi di dunia. Alright? Now, seterusnya, lautan selatan. Lautan selatan ni yang mengelilingi Antartika. Itu adalah lautan selatan. Sampailah ke sini, sambung pula ke sini. Lautan selatan. Dan lautan yang paling kecil ialah lautan Arktik di atas ni. Ya. Okey, itu ialah lautan utama dan juga benua. Sekarang kita pergi kepada laut utama dan selat di dalam kawasan yang berdekatan dengan Malaysia. Allah masa. Okey, kita pergi cepat. So, laut utama ialah Laut Cina Selatan. Ini awak tahu. Kemudian Laut Sulu. Ada banyak lagi, tapi kita belajar ini 2 sahaja. Kemudian selat yang paling terkenal di dunia, Selat Melaka, selat yang paling sibuk di dunia. Okey? Dan juga Selat Tebrau. Tu antara Singapura dengan Johor. Kalau awak pernah pergi Singapura lalu tambak Johor, maka awak merentasi Selat Tebrau. Okey, next. Pergerakan kerak bumi. Kita tengok video teruslah. Okey, semua nampak ya? Dengar ya? Tak. Tak nampak? Tak dengar. Tak dengar. Okey, dia tak ada suara sangat. Dia lebih kepada muzik. So awak tengok saja ya. Okey, awak nampak tak ni? Ini ialah plat dia. Ini ada kawasan di mana plat bumi bergerak. Yang ini pergi sana, yang ini pergi ke sini. Okey, ini plat bumi ni. So apa yang cikgu nak tunjukkan di sini ialah pada berjuta-juta tahun dahulu, dia tak bentuk macam ini. Dia adalah satu tanah. Kita panggil Pangaea. Kemudian selepas berkurun-kurun lamanya, baru dia bergerak. So awak tengok pergerakan kerak bumi. Tak ada suara. So awak dengar, awak tengok saja.
Continents tu ialah benua. Dia bergerak dan dia bertembung. Okay. Tapi nampak video cikgu kan? Nampak. Okay, tengok. Bacalah awak nampak tu, awak baca. Ini bumi sekarang. Tapi bagaimana dia dulu. Itu rupanya dahulu. Zaman Precambrian. Kemudian dia bergerak. Zaman Cambrian, 540 juta tahun dahulu. Dia bergerak lagi. Ordovician era. Bergerak lagi. Sehinggalah ke era Devonian, 400 juta tahun dahulu. Langsung tak ada bentuk Asia, Afrika. Okay. Permian era, 280 juta tahun dahulu. Sini awak dah nampak sikit. Ada bentuk Afrika, ada bentuk Amerika Utara. Nampak sikit-sikit lah. Nampak tak? 200 juta tahun dahulu. Ni zaman Jurassic yang ada T-Rex tu. Okay, nampak tak dah ada bentuk Amerika Selatan, Afrika nampak sikit. India, jap cikgu stop. Okay, nampak tak India di bawah ni? India dulu adalah sebuah pulau. Kemudian dia akan bergerak naik dan dia akan tolak tanah di sini. So proses tolakan itu menyebabkan tempat yang dia bertemu tu akan bertolak menjadi tinggi. Sebab itu dapat Gunung Everest, gunung tertinggi di situ. Sebab hasil tolakan bumi. Okay? Alright, tengok lagi. Nampak ni Amerika Selatan, ni Amerika Utara tapi tak penuh lagi. Afrika ada sikit, masih lagi sebuah pulau yang tak bercantum. Malaysia memang langsung hilang. Ya, okey, kita sambung. Tengok India tu. 50 juta tahun dahulu. 20 juta tahun dahulu. Semenanjung bercantum dengan Sumatera. 1.8 million years ago. Kemudian terhasillah seperti mana hari ini. So, 100 juta tahun akan datang, adakah dia seperti ini? Tak. Tak, dia akan bergerak. Okey. Apa yang berlaku selepas ini adalah jangkaan sahaja. Kita tak tahu ya, ini hanyalah jangkaan ahli bumi sahaja. Mari kita lihat macam mana Malaysia 100 juta tahun akan datang. Hilang terus. Habis Amerika. Sungai Amazon di sini. Afrika terpecah dua. Terpecah dua situ. Eropah, entah apa-apa dah jadinya. Asia, lagilah. Korea hilang. Okey, cikgu stop sebab dah habis videonya. Okey. Alright, itu memang agak menakutkan lah, tapi itu jangkaan sahaja, bukannya betul ya. Okey, next kita tengok apa kesan bila ada pergerakan bumi ini, So, bila begitu, maka dia akan ada dua jenis gunung yang akan berlaku bila berlipat begitu. So, pertama ialah gunung lipat, berlaku apabila ada daya mampatan, dia mampat, dia tolak satu sama lain. Dan satu lagi ialah gunung bongkah, berlaku apabila ada gelinciran. Tengok sekejap. Gunung lipat dan gunung bongkah. Antara kedai pergerakan gerak bumi ialah terbentuknya gunung lipat dan gunung bongkah. Gunung lipat terbentuk apabila terdapatnya daya mampatan pada gerak bumi.
Tolakan serta himpitan dari arah perbintangan menyebabkan kerak bumi mengalami tekanan, seterusnya termampat. Akibat proses ini yang berlaku berjuta tahun dahulu, maka terbentuklah banjaran gunung lipat. Pergerakan dalam kerak bumi kadang-kadang menyebabkan retakan atau disebut gelinciran atau sesaran. Daya tegangan menyebabkan lurah gelinciran terbentuk daripada penurunan bahagian batuan yang terpisah. Bahagian yang bercerun curam menjadi gunung bongkah. Okey, kelas, cikgu rasa cikgu apa ni? Cikgu stop dulu sampai sini ya, sebab cikgu dah habis masa, nanti awak terganggu dengan kelas lain. Hari apa kita ada kelas lagi? Hari Jumaat kan? Hari Jumaat ada kelas kan? Ada. Okey, kita sambung hari Jumaat boleh? Sebab cikgu ada beberapa video lagi yang cikgu rasa penting untuk cikgu beritahu awak. Boleh. Okey. So, hari Jumaat kita ada setengah jam. Kita akan sambung hari Jumaat tu nanti ya. Okey, so semua boleh, siapa yang belum tulis nama, tulis nama. Siapa yang dah sudah, boleh tinggalkan kelas untuk masuk kelas awak yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih, cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi.